Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan mulakan dalam seminit dua lagi ya. Kita tunggu sekejap. Isyak lambat. Isyak lambat sekarang. Lebih kurang 8.45. Jadi pasti ada yang selepas isyak kan. Solat isyak. Ada yang berjemaah bersama dengan keluarga. Okey, baik. Malam ni kita live dia ada di IG dan di Facebook. Okey. Sekejap ya. Dalam seminit dua kita akan mulakan. Sebabkan minggu ni sambungan, jadi kita ambil nasyid yang sama juga. Kita mulakan dengan selawat Nabi dengan nasyid Qamarun. Okey. Tak jumpa pula sekejap ya. Sekejap ya. Nak mula dah. Mana Zulaika? Okey. Kita mulakan dulu dengan Qamarun. Kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidna Nabi wa jamil Qamarun 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 sidna Nabi Qamarun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Kita mulakan perkongsian malam kita ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita niatkan buat seri paduka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, sahabat baginda, sekalian Nabi Rasul-Rasul, wali-wali orang soleh, sekalian orang mukmin lelaki dan perempuan yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, juga buat kedua bapa kita, penulis kitab sirah, khususnya kitab sirah yang kita bacakan, kita penulis sirah Abu Hasan Syekh Ali Al-Hasani Al-Nadwi, dan juga buat diri kita sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Ustazah Ju ya ni ada tak tahu tajuk. Oh ya. Nasyid Qamarun. Banyak versi kan, banyak nasyid-nasyid yang bawa Qamarun. Bisa ambil yang ni Sesabia ni. Okey, baik. Pada malam ini siri yang ke-16, sambung daripada minggu lepas, siri yang ke-15. Minggu lepas tak sempat nak habiskan sebab tajuk agak panjang. Jadi pada malam ini kita akan sambung kembali tajuk yang ke-25 dan yang ke-26. Minggu lepas satu tajuk pun tak dah habis sebab agak panjang. Okey, jadi dan sebelum kita mulakan dulu, bolehlah dulu kawan-kawan, rakan-rakan di IG, di Facebook boleh share, kongsi-kongsi. Mudah-mudahan ramai lagi yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu dari sudut sirah nabawiyah ini. Ya, jadi mungkin ada yang nak dengar cerita sirah Nabi, tapi tak tahu ada platform yang mana. Jadi sekurang-kurangnya usaha kita untuk share, untuk kita sampaikan. Mudah-mudahan mereka juga dapat manfaatnya. Boleh? Okey, boleh kongsi-kongsi ya. Okey, baik, di IG dan di Facebook.
Okey. Jadi semua sihat insya-Allah. Semua sihat. InsyaAllah jadi clear kita akan mulakan bersambung kembali pada minggu ini. Jadi pada minggu ini bab yang ke-25 ialah tajuk usaha menghalang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 cara. Dah maklum minggu lepas ada 3 cara. Cara yang pertama, usaha mereka berjumpa dengan Abu Talib. Ya. Zulaikha dengan ke depan ya. Sama dengan ayahnya. Okey. Baik, yang pertama usahanya ialah usaha menghalang Nabi, iaitu dakwah Nabi, para pembesar berjumpa dengan Abu Talib. Iaitu sebanyak 3 kali mereka berjumpa dengan Abu Talib. Tapi usaha tu tak berjalan. Jadi mereka buat lagi usaha yang kedua tu ialah mereka dengan cara mengejek-ngejek Nabi, mengolok-olok Nabi. Dan ditulis dalam kitab ini, ramai sebenarnya yang mengejek-ejek Nabi, tapi yang paling masyhur, kiranya tokoh pengejek yang paling masyhur disebut dalam kitab ini adalah seramai 9 orang. Minggu lepas dah ceritakan tokoh yang mengolok-olokkan Nabi, yang mengejekkan Nabi ni 4 orang. Jadi pada malam ini kita akan sambung yang ke-5. Tokoh yang ke-5 iaitu tokoh yang kelima kita iaitu Al-Walid, Al-Aswad bin Al-Muttalib. Al-Aswad bin Al-Muttalib. Okey, jadi itu adalah pada malam ini. Dan satu lagi bab yang ke-25, insya-Allah harap-harap sempat kita habiskan. Okey, baik, kita teruskan. Minggu lepas tokoh yang keempat, kita tak mau, sebenarnya kita nak tahu tokoh ni bukan kita nak tiru perangai mereka, tetapi kita nak ambil ibrah pengajaran supaya kita tidak menjadi seperti mereka, dan kita mengambil bagaimana kekuatan Nabi Muhammad SAW menghadapi pengejek-pengejek ni. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana peribadi Nabi menghadapi pengejek, pengolok Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi kita nak tahu apa cabaran yang Nabi lalui bersama dengan mereka ini. Dan kita bukan nak ambil akhlak yang pengejek ni, tetapi kita nak tahu bagaimana jahatnya mereka kepada Nabi, tetapi Nabi tetap meneruskan dakwah walau dihalang bagaimanapun. Nabi tetap meneruskan usaha dakwah. Kerana itulah sampailah kepada kita pada hari ini nikmat iman dan Islam. Okey, jadi yang minggu lepas yang keempat ialah Al-Aswad bin Abdul Yaghus. Okey, yang kelima Al-Aswad juga tetapi bin Al-Muttalib. Yang kelima tokoh pengejek atau pengolok Nabi ialah Al-Aswad bin Al-Muttalib. Okey, tapi dia bukannya anak kepada Abdul Muttalib. Al-Aswad bin Al-Muttalib adalah seorang daripada anak Abdul Muttalib, adalah daripada Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Dia adalah saudara sepupu dengan Khadijah binti Khuwailid. Maksudnya dia sepupu dengan isteri Nabi Muhammad SAW. Namanya Al-Aswad bin Al-Muttalib. Bukan anak Abdul Muttalib, tetapi dia merupakan sepupu kepada Siti Khadijah. Jadi dia adalah salah seorang pembesar Quraisy yang sangat suka mengejek-ejek, yang suka mengolok-olok Nabi, yang suka tertawakan Nabi. Apa saja Nabi sampaikan, dia akan olokkan Nabi, dia akan tertawakan Nabi. Sebab sikapnya tu sehingga Allah turunkan wahyu. Sikap Al-Aswad bin Al-Muttalib ini, Allah turun wahyu. Peristiwa inilah turunnya surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ayat 29 hingga 36 yang bermaksud. Kita bacakan wailul surah Al-Mutaffifin. Kalau sini sambungan ayat yang ke-29, innal ladzina ajramu kanu. Saya nak ingatkan surah Al-Mutaffifin. Allahu Akbar, lupa. Kejap, lagi kita ingat lambat. Okey, nanti balik lagi rujuk balik surah Al-Mutaffifin dalam juzuk yang ke-30. Okey. Jadi sekarang ni kita sambung surah Al-Mutaffifin ayat 29 hingga 36. Maksud dia ialah sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang mentertawakan orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mentertawakan, maksudnya itu adalah termasuk dalam golongan orang yang berdosa. Dan apabila orang beriman melintasi di hadapan mereka, mereka akan kerdip-kerdipkan mata mereka. Dan bila mereka kembali kepada kawan-kawan mereka, mereka kembali dengan sukaria. Dan apabila mereka melihat orang beriman, mereka akan berkata, sesungguhnya mereka, yakni orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim sebagai penjaga kepada orang yang beriman. Maka pada hari ini, yakni hari kiamat, orang-orang yang beriman akan mentertawakan pula orang yang tidak beriman. Jadi baiklah kalau kat dunia mereka tertawakan kepada orang beriman, sebenarnya dekat akhirat nanti orang beriman pula akan orang-orang yang beriman akan mentertawakan kepada orang yang tidak beriman, sambil melihat dari tempat yang tinggi akan kesengsaraan mereka itu. Apakah orang yang kafir itu tidak akan dibalas barang apa yang dikerjakan oleh mereka? Turun surah Al-Mutaffifin ayat 29 hingga 36. Jadi tokoh ini Al-Aswad
bin Al-Muttalib dilempar oleh malaikat Jibril daun. Okey, ke atas macam Al-Aswad ni tiba-tiba dia rasa macam ada satu dekat mata dia jatuh daun dan pandangannya terus jadi macam gelap. Itu adalah sebenarnya Allah datangkan malaikat Jibril untuk kiranya beri peringat, terus bagi kira hukuman lah kepada Al-Aswad. Dan pada ketika itulah dia akui sendiri, aku telah dilempar oleh Tuhan Muhammad. Dia tahu bahawa dia telah dihukum disebabkan perbuatan yang suka mengolok-olok, yang suka mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tokoh ini juga menerima nasib yang sama dengan oleh 4 tokoh yang kita dengar minggu lepas. Jadi Al-Aswad ni juga dia telah menjadi buta daripada peristiwa daun tu jatuh kepada matanya. Dengan matinya kelima-lima pengolok dan pengejek Nabi ni, maka berkuranganlah sedikit orang yang jahat lah kiranya yang mengolok mengejek Nabi. Okey, kita dah dengar minggu lepas kan, 4 orang, 5 orang termasuk Al-Aswad ni. Mereka ini Allah datangkan malaikat Jibril untuk memberikan isyarat mereka menerima balasan yang sangat pedih. Ya, Waalaikumsalam Mak Su. Terima kasih Mak Su dengan Pak Su sama-sama join. Mana Zulaikha? Sekali Zulaikha pakai tudung sama macam ni. Terima kasih Mak Su. Okey, baik. Yang keenam, kita teruskan tokoh pengolok yang keenam. Yang mengejek Nabi ialah Abu Jahal bin Hisham. Ini memang kita selalu dengar lah nama dia kan. Abu Jahal. Abu Jahal bin Hisham ni siapa nama sebenar dia? Amru bin Hisham bin Al-Mughirah. Bukan, nama Abu Jahal adalah gelaran yang Nabi berikan kerana kejahilannya. Abu Jahal, ini jahil. Bapa kepada kejahilan. Jahil apa dia? Bodoh lah. Itu perkataan yang paling kira dia tak mau dengar lah kan. Jahil. Jadi dia adalah namanya Amru bin Hisham bin Al-Mughirah. Diberi Nabi Muhammad SAW beri kepada dia gelaran Abu Jahal. Ya, gelaran bapa jahil. Dan juga dia juga gelaran Nabi ialah Fir'aun pada ketika zaman Nabi tu. Fir'aun. Maksudnya Nabi berikan gelaran kepada Abu Jahal juga, salah satu ialah Fir'aun pada ketika umat Islam pada ketika itu. Jadi Abu Jahal ni adalah berpangkat saudara sepupu dengan Khalid bin Al-Walid dan anak saudara kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia anak saudara kepada Al-Walid Al-Mughirah yang dah ceritakan tokoh pengolok yang pertama minggu lepas kan. Okey, yang sangat kiranya sangat bagi dia sangat pandai, tapi disebabkan kesombongan dia tidak dapat menerima kebenaran. Jadi umurnya hampir Abu Jahal ni ataupun Amru namanya sebenar ni, umurnya hampir lebih kurang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika Nabi mula diangkat menjadi Rasul, umur Nabi 40-an. Jadi begitu jugalah umur Abu Jahal lebih kurang Nabi Muhammad SAW. Jadi dia dalam kategori golongan pemuda lah. Abu Jahal dengan Nabi Muhammad SAW lebih kurang sama. Jadi di antara bahan ejekan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW ialah ketika mana minggu lepas kita dah dengar turunnya wahyu kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, surah Al-Mudaththir, ayat yang Surah Al-Mudaththir ayat yang ke-30, yang mana dikatakan bahawa orang-orang kafir akan masuk ke neraka Saqar dan Allah datangkan malaikat, 19 orang malaikat yang akan menjaga mereka. Jadi daripada turun wahyu itulah, daripada turun wahyu tu, Abu Jahal mengejek pula. Apa yang dikatakan? Ayat tu kata ada 19 malaikat yang menjaga. Jadi sebenarnya ayat tu turun kepada Al-Walid Al-Mughirah yang boleh rujuk lah minggu lepas punya live. Jadi pada ketika itu dia ejek, dia kata apa? Dia kata, Abu Jahal tahu, dia kata, wahai sahabat-sahabatku, wahai pemuda, wahai pembesar Quraisy, ketahuilah olehmu bala tentera Muhammad yang disuruh jaga neraka ni, yang digembur-gembur tu hanya 19 orang je. Padahal itu adalah wahyu Allah. Surah Al-Muzammil, wahyu Allah. Surah Al-Mudaththir, wahyu Allah. Katakan bahawa 19 orang malaikat yang Allah menjaga neraka Saqar. Surah Al-Mudaththir ayat 30. Jadi Abu Jahal mengolokkan lagi, ejek, dia kata, 19 orang je yang jaga neraka. Dia kata, apakah kita ni 100 orang, kita ramai-ramai ni tak boleh nak keluarkan malaikat tu. Malaikat jaga kita jadi neraka. Jadi kita semua ramai-ramai lawan dengan malaikat 19 tu, dan mereka jatuh ke dalam neraka dan kita masuk ke syurga. Sampai begitu sekali mengolokkan ayat Al-Quran. Ya, Waalaikumsalam Kak Zakiah, terima kasih join bersama-sama pada malam ini. Okey, jadi baik. Jadi pada ketika itu juga ada pemuda iaitu Usaid bin Qaldah yang bergelar Abu Asyad Al-Qaldahi. Dia kata lagi, dia tambah lagi, dia kata, wahai pemuda Quraisy, mengapakah kita tak dapat mengalahkan 19 orang tu? Kalaulah kamu semua tak mampu nak lawan, tak apa, aku akan lawan. Sebelah kanan aku 10 orang malaikat aku akan jatuhkan, sebelah kiri aku 9 orang malaikat aku akan jatuhkan mereka.
Jadi malaikat jatuh dalam neraka, kita akan pergi ke syurga, tinggalkan mereka dalam neraka. Itu adalah antara ayat yang mengejek Nabi apabila wahyu diturunkan. Kata sampai begitu sekali. Begitu ayat Allah yang mereka ejek-ejek, olok-olokkan. Jadi pada ketika itulah mereka olok-olokkan ayat-ayat surah Al-Mudaththir ni. Peristiwa ini Allah datangkan sambungan surah Al-Mudaththir ayat 31 hingga 37. Jadi kesinambungan daripada minggu lepas surah Al-Mudaththir yang diturunkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, sehingga ayat 30. Jadi pada peristiwa inilah mereka mengejek, mengolok, kata tentang malaikat menjaga neraka sakar apa semua ni. Mereka kata 19 orang je apa semua. Allah datangkan wahyu, Allah turunkan wahyu sambungan ayat 31 hingga 37. Allah sebut apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim, yang bermaksud, dan tiada kami yakni Allah jadikan penjaga neraka itu melainkan para malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk dijadikan cobaan kepada orang yang diberi kitab agar menjadi yakin, dan supaya orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ini kaum munafik dan orang-orang kafir akan berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai satu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentera Tuhannya selain dia. Ini sendiri sahaja. Dan neraka sakar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia sekali-kali tidak demi bulan dan malam apabila berlalu dan subuh apabila terang. Sesungguhnya sakar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, iaitu bagi siapa yang di antaramu berkehendak maju ataupun mundur. Itu kesinambungan daripada surah Al-Mudaththir yang diturunkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi peristiwa itu Allah sambung balik kemudian surah ni. Jadi adalah perumpamaan. Jadi orang beriman akan terus beriman, manakala orang yang sering mempertikaikan ayat Allah, mengejek-ngejek, mereka terus begitu. Okey. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Sihat, alhamdulillah. Terima kasih ya. Bersama-sama. Okey, baik. Rohati amat. Okey, baik, terima kasih. Okey, baik. Jadi itu adalah kisah yang pertama tentang Abu Jahal mengolok Nabi. Kisah yang kedua, banyak ni dimasukkan antara ringkasan-ringkasan yang paling mereka ni ejek-ejek Nabi, kira dahsyat-dahsyat lah. Antara yang kedua lagi, dikatakan bahawa satu peristiwa pada seketika Abu Talib sedang nazak. Jadi mereka pembesar-pembesar Quraisy datang kepada Abu Talib. Kira Abu Talib sakit kuat lah, datang kepada Abu Talib dan pergi sebab apa mereka datang? Mereka takut bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Talib memeluk Islam. Mereka takut bahawa Nabi mengajak Abu Talib supaya mengucap 2 kalimah syahadah sebelum meninggal dunia. Jadi mereka takut, mereka terus pergi ke rumah Abu Talib. Dan pada ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sisi Abu Talib. Jadi Abu Jahal cakap lah kat Abu Talib, kami tak sukalah kat dia. Kata dia ni kira banyak menyusahkan mereka. Abu Talib kata, apa yang Nabi Muhammad anak saudaraku ni susahkan kamu? Kata, padahal Nabi Muhammad tak pernah susahkan mereka pun. Tak pernah pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyusahkan mereka. Jadi Abu Talib pun perlahan kata ke anak saudara dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai anak saudaraku, apa yang kau mahukan daripada sanak saudara? Ramai kat situ kan. Jadi mereka ni Abu Jahal apa semua suka mengadukan kepada aku tentang kamu. Jadi sekarang ni aku nak kamu ceritakan kepada aku sekarang ni apa yang sebenarnya yang kamu mahukan daripada mereka semua ni. Abu Talib terus berhadapan dengan tanya terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendengar permintaan bapa saudara tu, Nabi Muhammad jawab satu je. Dia kata, sebenarnya aku tak mau apa-apa pun. Sebenarnya hanya aku hanya nak mereka ini semua mengucap 2 kalimah syahadah dan beriman kepada Allah. Itu je yang aku nak. Itu je yang aku nak. Aku tak nak apa-apa lagi. Aku nak mereka ni semua beriman kepada Allah, mengesahkan kepada Allah yang satu. Allahu Ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Jadi mendengar je Nabi berkata begitu, para pembesar yang ada, orang Quraisy kata, Tuhan yang mana satu? Kita tak pernah dengar pun macam ni. Tak pernah dengar pun Tuhan daripada agama sebelum ni. Maksudnya agama sebelum tu adalah agama Kristian, kitab Injil kan. Jadi kita tak pernah dengar pun. Ni adalah bohong belaka. Kitab Injil yang dah diubah lah. Kan kata Tuhan bagi orang Kristian kan. Jadi bagi mereka tak pernah dengar pun Tuhan satu. Mereka kata ini adalah bohong sahaja. Mereka tak terima pula apa yang Nabi katakan tu. Jadi ekoran peristiwa ini, mereka berkumpul di rumah Abu Talib tu, Allah turunkan lagi surah
surah As-Sad ayat 1 hingga 7. Ikuran peristiwa inilah turunnya surah As-Sad ayat 1 hingga 7 yang bermaksud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak surah dekat pada tokoh-tokoh ni lah turunnya ayat Quran. Kata minggu lepas pun kita dengar banyak ayat Quran turun kepada mereka. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah As-Sad yang bermaksud Sad demi Al-Quran yang mengandungi peringatan. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada di dalam kesombongan dan pertelingkahan yang hebat. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami, yakni Allah, binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah masa untuk menyelamatkan diri. Dan mereka hairan kerana telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, yakni seorang rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia jadikan Tuhan-Tuhan itu hanyalah Tuhan yang satu sahaja? Sesungguhnya ini benar-benar satu perkara yang sangat menghairankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka sambil berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhan kamu itu. Sesungguhnya ini benar-benar satu perkara yang dikehendaki. Kami belum pernah mendengar perkara ini, yakni mengesahkan Allah. Ini tidak lain melainkan dusta yang sengaja diada-adakan. Okay, turun ayat ni daripada peristiwa tadi. Jadi Nabi Muhammad SAW membacakan firman itu kepada mereka. Tetapi disebabkan hati keras, tidak dapat menerima kebenaran, majlis kita bersurai begitu sahaja. Okay, itu adalah kisah mengenai salah satu kisah daripada Abu Jahal. Okay, kita masuk tokoh pengolok Nabi, pengejek Nabi yang ketujuh. Okay, dalam kitabnya ada 9. Maksudnya sekarang ni yang ketujuh ialah Al-Hakam bin Abdul As bin Umayyah. Al-Hakam bin Abdul As bin Umayyah. Okay, siapakah dia Al-Hakam? Al-Hakam ni adalah bapa saudara kepada Uthman, Khalifah Uthman bin Affan. Sebab apa dia adik-beradik dengan Affan bin Abdul As dan juga Sa'id bin Abdul As. Kan namanya Al-Hakam bin Abdul As. Okey, jadi Khalifah Uthman bin Affan bin Abdul As. Jadi Al-Hakam ni adalah bapa saudara kepada Sayyidina Uthman Al-Khattab. Jadi dia ni perangai dia ni macam perangai bapa saudara Nabi Abu Lahab. Okey, Abu Lahab kan yang suka ikut Nabi, pergi je Nabi ke mana-mana. Ikut Nabi bukannya untuk sebagai pengiring Nabi ke apa, tetapi ikut Nabi untuk ejek Nabi. Dan dia suka sangat mencebir bibir dan menyunggir hidung. Ni ayat kat sini. Macam mana? Buat macam mana? Buat muka, buat hidung kot. Tak tahu macam mana buat. Kan? Sehingga kan, mungkin cebir kot. Kan? Jadi dia suka itu, kelakuan dia suka itu. Sehingga kan berlaku satu peristiwa, Nabi nampak perbuatan Hakam, Nabi kata, jadilah engkau seperti itu. Macam mana nak? Tak suka macam mana nak cakap, tak suka mencebir bibir, tak suka apa yang Nabi cakap, tak suka lah macam tu. Buat kira ada gaya lah dekat hidung dengan mulut dia, sehingga kan Nabi nampak, Nabi kata, kamu jadi macam tu, kamu jadilah macam tu. Jadi pada ketika itu dengan izin Allah, mulut dengan hidung Al-Hakam ni jadi buruk terus. Jadi macam tu, seperti orang yang mencibir bibir dan menyunggir bibir tu, hidung tu. Malu, dia sampai jadi malu dan menyesal atas perbuatan tu. Sehingga betul. Jadi sehingga macam tu sekali ya, perbuatan dia mengolok-olok Nabi, mengejek Nabi ni sekali dengan anggota badan, sekali dengan mulut, dengan hidung dia sekali. Dia mencebik macam kita tak suka ke orang, tak suka mata kita apa ni, mulut dengan hidung dia. Sehingga Nabi kata jadikan macam tu. Jadi berlaku betul. Sehingga dia malu sangat-sangat sebab berlaku hidung dengan mulut dia seperti itu. Wallahu alam yang dia katakan. Jadi apa yang mendatangkan kebaikan kepada Al-Hakam, bahawa sebenarnya daripada 9 tokoh pengolok dan pengejek Nabi ini, Al-Hakam ini sahaja yang Allah berikan hidayah bahawa dia memeluk agama Islam. Dia tidak seperti kawan-kawan yang lain. Dia meluk Islam pada tahun ke-8 Hijrah, pada ketika tahun pembukaan kota Mekah. Jadi dia memeluk agama Islam. Al-Hakam bin Abdul As ni, bapa saudara kepada Sayyidina Uthman. Tetapi setelah mereka dah takluk Mekah kan, berlaku pada tahun 8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW pergi takluk Mekah, jadi mereka pun pulang ke Madinah. Pada ketika itu Al-Hakam bin Abdul As ni, bapa saudara Sayyidina Uthman ni, pergi ke Madinah. Tetapi tetap perangai buruk dia tu, walaupun dah mulai Islam, ada juga perangai buruk dia yang diteruskan. Iaitu sehingga kan Nabi usir Al-Hakam ni keluar daripada Madinah. Nabi tak bagi, walaupun dia Islam, tapi Nabi tak bagi dia duduk dekat Madinah disebabkan perangai buruk dia tu. Apa perangai buruk? Diceritakan di sini bahawa dia pernah mengintai Nabi bersama dengan isteri di rumah. Walaupun Islam tapi ada perangai buruk. Ya Allah, kita janganlah ikut perangai macam ni, kita dengar macam ni, janganlah ikut. Itu kerana marahnya Nabi usir Al-Hakam ni dari keluar daripada Madinah. Dan keluarlah, wallahu alam tidak diceritakan di duduk mana, tetapi Al-Hakam ni tetap Islam, tetapi dia keluar daripada kota Madinah sehinggalah
zaman Khalifah Uthman bin Affan. Okey, ketika wafatnya Sayyidina Khalifah Umar, naiknya Sayyidina Uthman. Jadi pada ketika itu Sayyidina Uthman ini anak saudara Al-Hakam panggil kembali bapa saudaranya untuk datang tinggal di Madinah. Jadi tinggallah Al-Hakam bersama keluarganya di Madinah sehinggalah meninggal pada ketika zaman pemerintahan Uthman juga. Jadi dia lah termasuk juga dalam tokoh suka mengolok-olok Nabi, tetapi dia tetap memeluk agama Islam. Maksudnya dalam golongan yang suka mengejek Nabi jugalah. Okay, Waalaikumsalam ya Pak Su, terima kasih. Eri kat depan baca tu. Ya Pak Su, terima kasih tuan yang sama. Okey, kita terus. Yang ke-8, tokoh pengejek dan pengolok Nabi yang ke-8, siapa dia? Yang ke-8 ialah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Okey, jangan salah anggap sebenarnya kita pernah dengar juga Ubay ada dua. Satu, Ubay bin Khalaf ni adalah seorang yang kafir. Seorang lagi adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni sahabat Nabi yang paling alim dalam kalangan sahabat. Ada nama Ubay bin Khalaf, ada nama Ubay bin Ka'ab. Okey, Ubay bin Khalaf ni kafir ni lah yang salah seorang tokoh pengejek Nabi. Seorang lagi Ubay bin Ka'ab adalah sahabat Nabi yang sangat alim. Okey, jadi sekarang kita nak cerita tentang Ubay bin Khalaf. Kerana bencinya Ubay bin Khalaf ni kepada Nabi, dia suka ejek-ejek Nabi, tak pernah berehat. Kiranya mereka ni, tugas mereka ejek Nabi, nak mengolokkan Nabi supaya Nabi berhenti daripada berdakwah. Jadi Nabi kata, satu hari tu Ubay pun jumpa Nabi, dia bawa dekat Nabi sepotong tulang binatang yang nak repuk dah. Okay, dia pergi ke Nabi, dia kata, dia pegang Nabi, dia pegang tulang yang hampir repuk tu, dia kata, wahai Muhammad, apakah engkau berkenan berkata bahawa setiap yang mati akan hidup kembali? Kamu cakap dia pegang tulang kan, dia macam patah-patahkan tulang tu. Kamu kan pernah cakap Muhammad, yang mati, yang hidup akan mati. Okay, Nabi kata, ya betul. Nabi jawab dengan lembut. Jadi Ubay cakap, dia kata, engkau berdusta, mana mungkin berlaku macam tu? Apa yang telah hancur, tulang, luluh, tulang, tak, macam mana boleh nak hidup kembali? Kan, apakah tulang ini boleh hidup semula? Pada satu ketika nanti. Okey, jadi Nabi pun jawab. Nabi kata ketika itu Nabi kata, dia pasti akan dihidupkan kembali. Pasti akan kembali. Allah lah yang akan menghidupkan, dan Allah yang akan menghidupkan engkau, Allah yang akan mematikan engkau, dan satu ketika kelak nanti Allah akan menghidupkan engkau kembali. Okey, kemudian Allah akan masukkan engkau dalam api neraka Jahannam. Begitu Nabi cakap dekat Ubay bin Khalaf. Jadi Ubay bin Khalaf terus bantah Nabi Muhammad SAW. Dia kata, mana mungkin, tulang ni dah rosak, dah hancur, lebur dah, macam mana boleh nak hidup balik? Tak boleh. Kira logik akal tak logik. Tak logik pun. Kan? Jadi tapi kita sebagai orang Islam, kita ada rukun iman, kepercayaan kita kan, kepada hari kiamat, kepada hari kebangkitan. Jadi apa yang kamu katakan semua tak logik. Dia cakap. Jadi Nabi diam. Pada ketika itulah, pada peristiwa inilah, Ubay bin Khalaf inilah turunnya surah Yasin. Peristiwa ini turunnya surah Yasin ayat 77 hingga 83. Surah Yasin yang kita baca kan, surah Yasin ada berapa ayat? Surah Yasin ada 83 ayat. Jadi peristiwa ini turun ayat yang ke-77 hingga 83. Mari kita baca sama-sama. Ada yang hafal ke? Kita baca terus ayat sebelum kita baca maksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Selalu kita baca. Tadi ada yang baca Yasin ke? Selalu kita amalan kita hari Khamis malam Jumaat kita baca Yasin. Dan sebaik-baiknya setiap hari Jumaat dia baca Yasin. Kalau boleh jadikan hari-hari lagi terbaik. Dan juga Jumaat jadikan amalan juga membaca surah Al-Kahfi. Hafal. Seperti mana pesanan-pesanan ramai ustaz-ustaz pesan. Hari Jumaat. Dan hadis Nabi juga mengatakan bahawa bacalah
surah Al-Kahfi. Amalkanlah. InsyaAllah pada satu ketika nanti pasti akan menjadi pembela kita. Amalkan dan hafal surah Al-Kahfi esok Jumaat. Jadi kita boleh baca selepas subuh ke, dan kalau tak sempat seharian tu, carilah masa. Esok daripada mula malam ni, carilah masa untuk membaca surah Al-Kahfi. Tapi selalunya kebiasaannya kita akan baca surah Yasin pada hari Khamis malam Jumaat ni kan. Ada baca tadi ke? Okay, jadi surah Yasin ni turun peristiwa ini. Ayat 77 hingga 83 ni apa maksudnya? Apakah manusia? Ini Allah katakan kepada Ubay bin Khalaf ni, tidak memerhatikan bahawa kami, yakni Allah, mencipta manusia dan lain-lain makhluk yang bernyawa dari setitik air mani. Dari setitik air mani. Tiba-tiba sahaja dia menjadi pembantah yang nyata. Oh, aku dah ciptakan kamu daripada setitik air mani, kamu tiba-tiba nak bantah. Macam itulah. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, yakni Allah, dia lupa pada kejadiannya. Lalu dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, wahai Muhammad, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang mencipta kali yang pertama. Dan dia, yakni Allah, maha mengetahui tentang segala makhluk. Iaitu Tuhan yang menjadikan untuk kamu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Dan tidakkah Tuhan yang mencipta langit dan bumi berkuasa mencipta yang serupa itu? Benar, dia berkuasa dan dialah maha pencipta lagi maha mengetahui. Sesungguhnya apabila dia Allah menghendaki atau menjadikan sesuatu, maka dia hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maha suci Allah, Tuhan yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Kita semua akan dikembalikan kepada Allah SWT. Jadi kita semua diciptakan daripada setitik air mani yang hina dina. Jadi Nabi bacakan ayat ni kepada Ubay bin Khalaf, tetapi tetap Ubay bin Khalaf tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesudahannya Ubay bin Khalaf tetap mati bersama-sama dengan kawan-kawan yang kufur kan, yang tempatkan mereka semua ke dalam neraka Saqar bersama dengan kawan-kawan yang suka mengejek dan mengolok-olokkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa lain pula yang berlaku, ya, Ubay bin Khalaf ni sebenarnya dia sudah tahu dah bahawa dia akan mati di tangan Nabi. Sebab apa? Berlaku satu peristiwa, Ubay bin Khalaf ni kata kat Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, aku ada memelihara seekor kuda yang gagah perkasa. Hari-hari aku bagi makan dia. Hari-hari aku jaga dia. Nanti aku akan berperang dengan kuda tu, aku akan bunuh kamu. Waktu itu apa jawab Nabi? Nabi kata, InsyaAllah, engkau yang akan mati di tangan aku. Dia sampai macam itu sekali, ya, dia boleh kata kat Nabi bahawa dia nak bunuh Nabi semua. Dan Nabi kata, InsyaAllah aku yang akan bunuh kamu. Dan sejak hari itu sebenarnya Ubay bin Khalaf ni tak tenang. Tak boleh nak tidur, tak boleh apa, sebab dia tahu setiap kata-kata Nabi semua berlaku. Jadi sehinggalah berlaku peristiwa pada ketika peperangan Uhud, ternyata benar bahawa dia telah dibunuh oleh tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dia katakan Nabi dia nak bunuh dengan kuda tu, dia akan bunuh Nabi. Nabi kata, nanti aku sendiri akan bunuh kamu. Dan kata-kata itu ternyata benar. Akhirnya mati ketika peperangan Uhud. Ubay bin Khalaf. Okey, tokoh yang terakhir yang mengejek, yang mengolok Nabi, yang ke-9 ialah An-Nadhr bin Al-Haris. An-Nadhr bin Al-Haris ni ialah seorang pencerita yang hebat. Seorang kira storytelling dia tu cantik lah, elok lah. Kira penceritaan dia tu sangat menarik perhatian orang yang mendengar. Okey, An-Nadhr ni dia kalau dia suka macam ni, apabila dia tengok je Nabi Muhammad SAW duduk bersama dengan kaum musyrikin, Nabi bacakan ayat-ayat Quran, apa wahyu-wahyu yang turun, Nabi akan bacakan kembali kepada mereka sebagai peringatan, sebagai tentang keindahan ayat Quran, tentang apa balasan, apa peringatan Allah diberikan. Jadi pada ketika itu dia akan datang ke tempat Nabi Muhammad SAW, sampaikan tu, dia akan seru kepada kaum musyrikin. Dia kata apa? Wahai kaum musyrikin, dia Lata dan Uzza, datanglah ke tempat aku ni segera. Maksudnya dia buat satu halaqah lain pula. Dia kata, mai sini kamu, cerita aku ni lebih menarik daripada apa yang Nabi ceritakan tu. Kan apa yang Nabi bawa tu, cerita tu orang cerita dulu-dulu. Yalah, Nabi bawa cerita Al-Quran yang mana Allah ceritakan tentang apa yang Allah dah timpakan kepada orang dahulu. Yang mana cerita tu adalah benar. Tetapi dia kata bahawa cerita Nabi Muhammad bawa ni adalah kuno. Dan aku bawa ni cerita yang lebih lagi menarik. Jadi orang kaum Quraisy mulalah berkumpul kat dia sebab dia pandai menarik perhatian mereka. Okey, jadi An-Nadhr ni dia suka cerita tentang kerajaan Farsi, Raja Farsi. Dia suka cerita tentang kira cerita yang sangat menarik, sehingga kan kalau Nabi duduk, dia boleh datang dengar sampai habis dan dia akan bawa pula cerita apa yang dia nak ceritakan tu. Sehingga kan mereka yang mendengar ni asalnya ada yang mungkin merasa insaf, ada yang merasa terpegu dengan ayat Quran dan sebagainya. Tetapi dikarenakan bahawa An-Nadhr ni
mengalih pandangan mereka menceritakan tentang cerita-cerita kuno dan sebagainya. Jadi yang cerita tentang kebenaran tadi macam beransur pergi. Itulah sebenarnya target An-Nadhar ni. Untuk supaya mereka yang mendengar lupa dan teringat kepada cerita pula. Tak mengambil pengajaran apa yang Nabi sampaikan, tetapi mengambil cerita yang apa yang Nabi sampaikan. Dan itu adalah kejayaan bagi An-Nadhar. An-Nadhar bahawakan itu adalah kejayaan dapat dalam usaha untuk nak menentang perjuangan Nabi. Dia rasa berjaya lah, sebab bila Nabi buat je dia akan kacau. Jadi peristiwa An-Nadhar ni turun wahyu Allah. Dia selalu sangat buat begitu sehingga turun wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman ayat 6 hingga 7 yang bermaksud. Dan sebahagian manusia ada yang membeli cerita-cerita kosong, ini cerita-cerita yang tidak berfaedah, kerana mahu menyesatkan orang dari jalan Allah yang dengan tidak ada pengalaman, dan dia mengambil, yakni menjadikan jalan Allah sebagai bahan ketawa. Bagi mereka yang demikian itu akan mendapat siksa yang hina dina, dan apabila dibacakan ayat-ayat kami kepadanya, maka dia akan berpaling menyombong diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, dan seolah-olah kedua telinganya ada penyumbat. Maka berilah kabar gembira kepadanya dengan siksa yang sangat pedih. Kabar gembira kepada orang yang suka mengolok-olokkan Nabi begini, siksa yang sangat pedih. Jadi kisah ejek Nabi ni pada satu ketika pernah Nabi tengah cerita-cerita, jadi dia menyampuk. Begitu. Cerita lagi, seandainya aku bercerita seperti ini, aku cerita lagi hebat. Dari situlah selalunya dia akan guna ayat begitu. Jadi sentiasa menarik perhatian orang lain, orang yang mendengar ayat-ayat Nabi Muhammad SAW untuk dilupakan ayat itu. Jadi kerana itu Allah turun lagi Quran banyak, ada beberapa ayat daripada dengan surah An-Nadhar ni. Mengenai kisah An-Nadhar ni lebih kurang ada 3. 1, 2, dikatakan bahawa banyak ayat turun kepada An-Nadhar ni. Sebab dia manipulasikan, macam tu, manipulasikan ayat Al-Quran, sehingga kan orang jadi terkenang kisah cerita dia. Turun lagi ayat surah Al-Isra ayat 88 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya lah manusia dan jin berhimpun. Allah kata sekiranya manusia dan jin berhimpun untuk membuat seperti Al-Quran, maka mereka tidak akan dapat mendatangkan membuat seperti Al-Quran, meskipun sebahagian daripada mereka ini sebagai manusia dan jin tu saling tolong-menolong, tak akan mampu nak membuat seperti ayat Al-Quran. Allah turunkan begitu. Surah Al-Isra ayat 88. Jadi tapi An-Nadhar ni ego. Dia tetap tak boleh terima. Dia tak boleh terima apa yang Allah turunkan. Sedangkan dia tak mampu pun nak buat Al-Quran. Sedangkan An-Nadhar tak mampu pun nak membuat ayat Al-Quran. Allah dah beritahu lah kan, kalau berhimpun antara manusia dengan jin untuk buat Al-Quran pun tak mampu untuk nak membuat ayat Al-Quran tu. Jadi An-Nadhar tetap tidak mengambil pengajaran, walaupun dia tahu dia tak mampu untuk membuat nak mencipta ayat seperti ayat Nabi Muhammad baca. Jadi pada satu hari lagi An-Nadhar duduk lagi. Ketika Nabi tetang baca-baca, dia pergi lagi, dia kacau lagi, banyak peristiwa. Dia kata ada cerita Nabi cerita, dia kacau. Begitu. Turun lagi surah Al-Furqan kepada An-Nadhar ni. Jadi ayat 5 hingga 6 yang bermaksud auzubillahi minasyaitonirrajim, dan mereka berkata, dongengan-dongengan orang dahulu yang merintah dituliskan, maka dibacakan dongengan-dongengan itu kepada mereka setiap pagi dan petang. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha mengetahui rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia Allah itu bersifat pengampun lagi penyayang. Itulah daripada kisah An-Nadhar ni banyaknya turun ayat Al-Quran yang berkaitan mengejek-ejek, mengolok-olokkan Al-Quran yang Nabi sampaikan dia. Dan akhirnya An-Nadhar ni ikut dalam peperangan Badar dan dia dihukum jatuhkan hukuman pancung. Kerana kejahatannya dihukum pancung bersama dengan Uqbah bin Abu Mu'aith yang jiran dengan Nabi tu. Kan? Abu Lahab dengan Uqbah kan. Jadi ketika peperangan Badar, hanya 2 orang sahaja tawanan yang ketika mereka ni sepatutnya nak dibawa pulang daripada Badar, nak bawa kepada Madinah, tetapi mereka ini dalam perjalanan ada membuat kacau. Jadi pada ketika itu Nabi perintahkan bahawa mereka dihukum pancung, dihukum bunuh. Jadi An-Nadhar dan Uqbah bin Abu Mu'aith mati ketika dalam sebelum kiranya jadi tawanan sekejap lah, dan dihukum bunuh. 2 orang yang dihukum bunuh. Yang lain semua dijadikan tawanan dalam peperangan Badar. Itu habis selesailah usaha yang kedua, iaitu usaha kedua mereka cara mengolok-olokkan Nabi, mengejek Nabi. Cara yang ketiga, usaha yang mereka buat untuk nak menghalang dakwah Nabi daripada sampai terus kepada orang lain ialah mereka mengkhianat dan menyakiti.
yang khianat mengikuti. Diceritakan dalam ini dua orang tokoh. Yang pertama ialah Abu Lahab bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Yang kedua ialah Uqbah bin Abu Mu'aiz. Dua-duanya adalah merupakan jiran terdekat Nabi. Dikatakan bahawa sekiranya rumah Abu Lahab belah kiri, rumah Uqbah bin Abu Mu'aiz tu belah kanan. Kalau rumah Abu Lahab belah kanan, rumah Uqbah tu belah kiri. Maksudnya mereka ni sangat dekat berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni lah yang banyak sangat menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara yang diceritakan bahawa Abu Lahab ni dia terang-terang. Yang pertama kita tengok pada ketika dakwah secara Nabi mula nak dakwah secara terbuka kan. Pada ketika perjumpaan kali pertama bersama keluarga Syria lepas sebelum ini, bahawa Abu Lahab sendiri yang bangun, yang terus bangkang. Okay, kita ingat balik kan, bahawa dia sendiri yang mengacau majlis Nabi ketika nak membuat dakwah secara terang-terangan. Jadi ada lagi kejahatan dia setiap hari dia akan ekor Nabi ke mana Nabi pergi, dia akan ekor, dia akan kacau Nabi, dan juga dia sering meletakkan duri di jalan. Sama ada di depan pintu Nabi buka nak keluar ada duri-duri. Okey. Jadi sangat-sangat sukalah sakitkan hati Nabi. Walaupun dia bapa saudara, masya-Allah, bapa saudara adalah jiran. Selalu sangat letak duri, letak najis, dan Nabi tahu bahawa kalau tak perbuatan Abu Lahab, perbuatan Uqbah. Mereka ni lah sehingga kan Nabi sambil pernah cuci najis, Nabi cakap apa? Wahai anak cucu Abdul Manaf, beginikah caranya ada orang berjiran? Nabi cakap macam tu sambil Nabi cuci. Jadi perbuatan Abu Lahab lempar najis binatang ni ke pintu rumah Nabi ni, perbuatan yang sangat-sangat kita kata tak ada perasaan. Bayangkan kita nak keluar rumah, kita tengok ada najis. Begitu juga Nabi yang Nabi lalui setiap hari. Dan sehingga kan pada satu hari ketika Abu Lahab lemparkan najis dekat pintu rumah Nabi, kebetulan waktu itu Hamzah lalu. Hamzah ialah anak kepada Abdul Muttalib dan juga merupakan bapa saudara Nabi dan adik-beradik kepada Abu Lahab. Hamzah kan? Okey, Hamzah adalah bapa saudara Nabi, adik-beradik Abu Lahab. Okey, jadi Hamzah pada satu ketika satu hari kejadian tu Hamzah lalu, Hamzah nampak perbuatan buruk adik-beradik dia sendiri ni, Abu Lahab ni. Hamzah ambil najis tu, Hamzah lempar kembali kepada Abu Jahal. Kepada Abu Lahab. Maaf, kepada Abu Lahab. Bapa saudara Nabi ni, adik-beradik dia sendiri. Dilemparkan kembali. Marah sangat Hamzah, sampai macam tu sekali Abu Lahab boleh buat kepada anak saudara mereka ni. Jadi ketika itu Abu Lahab sangatlah marah dengan perbuatan Hamzah. Walaupun Hamzah tidak lagi memeluk Islam pada ketika itu, tetapi perbuatan itu adalah sangat tidak berperi kemanusiaan. Jadi satu lagi, usaha untuk menyakitkan hati Nabi. Kita pernah dengar sebelum ini bahawa disuruh anak-anak diceraikan, anak-anak Nabi dah apabila mereka berkahwin, Uqbah dan Utaibah berkahwin, disuruh ceraikan lagi. Dan lagi caranya lagi, apabila Nabi pergi dia akan ikut Nabi, sampaikan dia akan kata apa? Bila Nabi dak sampaikan dakwah contohnya kat Mekah, dekat pasar, ataupun Nabi pergi sampaikan dakwah dekat jalanan, dekat masjid, selepas Nabi sampaikan dakwah tu, Abu Lahab ni akan macam cuci balik fikiran orang, kata apa? Wahai tuan-tuan, janganlah percaya cakap anak saudara saya ni. Anak saudara dia kan, jadi orang kat macam mereka rapat lah kalau orang yang tak kenal kan. Jangan percayalah tuan-tuan dekat anak saudara saya ni. Sebenarnya dia ni suruh kamu tinggalkan agama kita ni, dia ni orang gila. Antara ayat-ayat Abu Lahab, saya kenal lah dia sebab dia anak saudara saya. Tu antara ayat-ayat Abu Lahab sering sangat menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi kalau ketika antaranya lagi, ketika usaha Abu Lahab bukan setakat tu saja. Dia pernah apa tu, banyak ceritanya, kita ambil singkat ringkas. Jadi pada satu hari dia melihat Nabi. Okey, jap. Kita ambil. Okey, ketika turun surah Al-Lahab. Ketika turun surah Al-Lahab, Nabi sangat marah. Sebab surah itu diturunkan kepada Abu Lahab, tabat siada Abi Lahabi wa tab. Abu Lahab sangat marah, isterinya Hindun pun sangat marah. Jadi ketika Nabi duduk dengan Abu Bakar dalam Masjidil Haram, tiba-tiba pada ketika itu isteri Abu Lahab, Ummu Jamil datang. Dia kata, kamu lihat ke aku ni bawa kayu bakar? Kan dalam tabat siada Abi Lahab kan, ayat terakhir tu kan. Dia kata bawa mereka ni akan Ummu Jamil ni akan membawa kayu bakar dalam api neraka kan. Kamu lihat ada ke ni?
Nabi tak cakap apa. Walaupun Ummu Jamil cakap macam-macam pun Nabi tidak berkata apa-apa lah. Satu lagi peristiwa, Ummu Jamil datang lagi ke Masjidil Haram di Marah sebab dia dengar orang duk sebut-sebut. Bila kita baca surah tu, maksudnya dia dengar macam kata kat dia lah. Kan macam tabat si ada Abilah Habib tak mak kena anu malu makasan. Jadi dia rasa macam mengejek-ngejek mereka suami isteri. Jadi dia datang dalam keadaan marah. Pada ketika itu Abu Bakar kata kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu pergilah. Lagi kamu teruk kena dengan Ummu Jamil datang ni nak macam mengamuk ni. Tapi Nabi Muhammad kata, jangan bimbang, jangan risau. Okay, rupanya Ummu Jamil sampai kat Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, mana sahabat yang kata kat kamu, yang kata kat aku macam ni, macam ni? Abu Bakar kata, sebenarnya bukannya Muhammad kata kat kamu, itu adalah firman Allah, itu adalah wahyu Allah. Lepas tu, kiranya dia kata, mana Muhammad? Dia kata, jadi Abu Bakar macam pelik, Muhammad tepi ni kan. Jadi Ummu Jamil pun tak nampak Muhammad, dia pun berlalu pergi. Terus Abu Bakar kata, wahai Muhammad, dia tak nampak ke kamu tadi? Dia tak lihat ke tuan ke? Jadi nampak Nabi, malaikatlah yang menutupi pandangan Ummu Jamil daripada melihat Nabi Muhammad SAW. Mereka suami isteri ni sangat banyak dan mereka berjiran dengan Nabi dan mereka banyak sangat-sangat menyakiti Nabi. Bayangkan sehingga Allah turunkan sendiri surah Al-Masad kepada suami isteri ni juga. Jadi pada suatu hari lagi cerita, pada suatu hari antara kisahnya lagi, Ummu Jamil ni dengar orang baca tabat Sayyidah Abilah Habib, dia marah sangat sampaikan dia jumpa abang dia itu Abu Sufyan bin Harb. Dia kata, wahai abangku, kamu suka ke orang kata-kata ke adik kamu ni? Abu Sufyan kata, aku tak suka. Jadi kata, kamu sekarang ni, mereka kata ke aku, dia bacalah surah tabat Yadah. Jadi kalau macam tu, Abu Sufyan kata, aku akan bunuh Muhammad. Dia terus bawa pedang dia keluar. Keluar. Nah, cepat tengok ngayah kat depan. Nak habis dah. Cepat. Okey. Okey, jadi sama tudung. Okey, cepat. Okay, jadi pada ketika itu kiranya Sufyan pergi, tak berapa lama kemudian Abu Sufyan kembali balik dekat Ummu Jamil. Berlari dalam keadaan ketakutan. Pada ketika itulah berkatalah Ummu Jamil pelik. Kamu dah bunuh Muhammad ke? Siapa kejar kamu? Abu Bakar kejar kamu ke? Siapa kamu dah bunuh siapa kamu? Sebab dia tengok ketakutan yang sangat-sangat kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan kata, dalam keadaan mengah ketakutan, dia kata, sebenarnya kamu nak ke aku ni kena bunuh dengan ular? Kamu nak aku kena telan ke? Lepas tu, jadi Abu Jamil tanya, apa yang berlaku? Sebenarnya tadi aku hampir nak bunuh Muhammad, tapi pada ketika itu datang ular yang besar nak makan aku. Allah selamatkan Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah antara kisah-kisah yang berlaku, kisah-kisah daripada pengolok-pengolok, pengejek Nabi. Dan seorang lagi ialah Uqbah bin Abu Mu'ais, iaitu yang kata jiran Nabi tadi ya. Sehingga satu peristiwa yang terakhir ya, Uqbah bin Abu Mu'ais, banyak peristiwa yang ceritakan sejarah ringkasnya bahawa pada satu ketika Uqbah bin Abu Mu'ais ni ludah kepada Nabi. Tetapi dengan izin Allah, dengan kuasa Allah SWT, ludahan Uqbah tak kena kepada Nabi, tetapi ludahan tu kembali ke muka Uqbah, dan pada ketika itu muka Uqbah seperti terbakar. Saya bayangkan macam bila baca ni macam asid lah, terbakar dan kulit dia berubah lah, kira tak jadi tak elok lah. Jadi pada ketika sakit sangat-sangat sebab dia rasa panas sangat, sehingga mengatakan bahawa tapi pada ketika itu dia sangat menyesal. Uqbah kata, oh diriku, mengapakah aku ni tak percaya kepada Rasul Muhammad? Dia pun sangat rasa macam, kenapalah aku ni sendiri yang tak rasakan percaya kepada Muhammad ni. Dia tetap tak boleh terima. Sedangkan mereka tahu bahawa apa yang Nabi Muhammad SAW bawa adalah benar. Itu antara mereka adalah tokoh-tokoh jangan kita nak dengar supaya kita tidaklah menjadi seperti perbuatan kelakuan mereka ini terhadap agama Islam. Okay? Tapi kita nak mengambil bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan sabar, dengan tenang, dengan beraninya terus menyampaikan ajaran Islam, walaupun pada ketika itu bapa saudaranya sendiri yang mengejek-ejek beliau, jiran sendiri, orang yang terdekat, kita kata jiran kan, orang terdekat kita kan, saya nak adik-beradik kau kita pun mengejek Nabi Muhammad SAW. Okay, habis bab yang ke-25. Bab yang ke-26 kita ambil sikit sahaja bagaimana gelabahnya kaum Quraisy ketika di musim haji. Pada ketika nak musim haji, mereka risau. Orang pembesar Mekah ni risau bahawa kalau orang mula masuk ke dalam Mekah untuk mengerjakan haji, pastilah orang daripada perusuk-perusuk negara Arab yang lain akan mendengar cerita Nabi. Dan apabila mereka ikut Nabi, mereka akan bawa agama Islam pulang ke negara mereka, pulang ke negeri mereka. Itulah yang membimbangkan orang kafir Quraisy di Mekah. Jadi mereka pun terus buat macam mana cara ni mereka nak membuat supaya
ajaran agama Islam tidak tersebar keluar daripada Mekah. Jadi pada ketika itulah mereka minta cadangan. Para pembesar tu, kita kata sebelum ni kan cerita Al-Walid kan, mereka minta pandangan kepada Al-Walid. Mereka mengatakan bagi-bagi idea. Kata cakaplah nanti ke orang yang datang, kata Nabi Muhammad ni tukang telik yang pintar. Dia ini gila, tak siuman, penyair, tukang sihir. Mereka suka cakap benda-benda yang tak elok. Jadi semua cadangan ni Al-Walid bin Al-Mughirah dah tolak dah sebelum ni kan. Katakan. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Walid supaya Al-Walid suruh sampaikan kepada semua pembesar Quraisy ni, sampaikan ke setiap laluan masuk ke Mekah. Setiap laluan masuk ke Mekah, orang yang datang nak menunaikan ibadah haji, diletakkan orang-orangnya supaya sampaikan satu perkara saja. Dan mereka perlu sampaikan benda tu sama. Ini cadangan yang mereka gunakan supaya orang yang masuk dengar benda itu, mereka akan terima dan mereka akan tak ikut Nabi Muhammad SAW. Apa kata-katanya tu? Itu kata-kata dikatakan bahawa yang lebih yang lebih dapat diterima orang ramai ialah kita kata macam ni, kata bahawa Muhammad adalah tukang sihir, datang dari tukang sihir yang memisahkan anak dari orang tuanya, antara suami dengan isterinya, antara seseorang dengan keluarganya. Katakan semua ini kepada jemaah haji yang datang. Kalau kamu ikut Muhammad, bahawa Muhammad ni akan memisahkan antara ibu dengan anak, antara suami dengan isteri. Okey, jadi jadi katakan semua kata macam tu. Maksudnya Nabi Muhammad SAW akan memisahkan ahli keluarganya. Jadi setiap pintu masuk Mekah sampaikan benda perkara yang sama. Bahawa Muhammad ada sihir yang sangat kuat yang akan memisahkan hubungan antara suami isteri, akan memisahkan hubungan antara ibu dengan anak, akan memisahkan hubungan kekeluargaan. Jadi sebenarnya fitnah yang dibawa ini, hakikatnya propaganda yang dibawa oleh pembesar Quraisy ini sebenarnya menguntungkan Islam. Sebab apa dikatakan begitu? Sebab kita lihatlah pada zaman kita sekarang pun, kalau benda yang dilarang tengok, itulah yang kita nak tengok. Kalaulah kita perkara yang dilarang tu tak dengar, itulah yang kita nak dengar. Betul tak? Kalaulah perkara yang dilarang tu kita larang sentuh, kita larang dekat, itulah sebenarnya orang suka. Orang lagi suka cerita-cerita macam tu. Kan? Jadi pendek kata, memang tabiat manusia sifat semula jadi memang Allah ciptakan gitu. Lagi kita larang, lagi kita nak tahu kan. Jadi bila mereka tahu tentang apa yang disampaikan oleh pembesar Quraisy, lagi keinginan orang yang datang ke kota Mekah nak kenal. Siapa Muhammad ni? Teruk sangat ke sihir itu? Lagi orang nak tahu. Macam mana sihir itu? Betul ke boleh pisahkan keluarga? Betul ke macam mana? Nak tengok sikit muka dia macam mana? Itulah yang berlaku pada ketika itu. Jadi maksudnya perancangan mereka tidak menjadi, sebaliknya menjadi lebih baik lagi kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi rupanya dengan berlaku begitu, ada di antara orang ramai yang datang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya penduduk jemaah haji, rombongan haji daripada Najran, negeri Yaman, telah menyebar pula kisah perjumpaan mereka dengan Nabi kepada penduduk Najran. Dan akhirnya dengan itu mereka terus masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW dan mereka pulang membawa ajaran Islam. Itulah kata tabur tahi akhir sekali jadi baja. Macam itulah kiranya jadi lagi berkembang perjuangan agama Islam. Kiranya usaha yang dilakukan oleh pembesar Quraisy tidak berjaya. Jadi itu dah pada minggu ini. Kesimpulannya dapat kita ambillah daripada sini bahawa perjuangan Islam tetap berjalan. Sekiranya kita menjadi penentang, rugilah kita. Sekiranya kita menjadi penyokong, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Menyokonglah sama ada dengan tenaga, sama ada dengan doa. Tak mampu dengan tenaga, tak mampu dengan duit, kita sokonglah dengan doa. Supaya dengan doa kita itu, mana tahu antara doa kita ramai-ramai, insya-Allah InsyaAllah Allah terima. Ya, hingga sekarang masih lagi keterangan. Ya betul, sehingga sekarang ya Allah, na'udzubillah min zalik. Ya Allah, semoga kita tidaklah termasuk dan keturunan kita tidak termasuk dalam golongan yang menghina, yang mengutuk Nabi. Ya Masya Allah, banyak kalau kita tengok dalam YouTube dan sebagainya, mereka mengejek Nabi Muhammad SAW. Itulah berlaku kembali pada zaman kini. Maksudnya benda tu tetap tak habis, tak putus, tetap berlaku. Jadi minggu depan kita akan sambung bab ke-27, 28, 27, 28, 29, insya-Allah 3 bab sebab sikit-sikit. Jadi kita sudahi dengan bacaan doa. Yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Jadi kita sudahi dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Ya Allah, kurniakanlah selawat dan salam ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi dan rasul, dan ke atas sekalian keluarga dan sahabat baginda semuanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam kerana Dia banyak mengurniakan nikmat-nikmatnya dan membalas baik dari lebih dari kadar amal yang dibuat. Ya Tuhan kami, Engkau berhak dipuji kerana kemuliaan zat-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Ya Allah, sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami dengari, apa yang kami pelajari dan apa yang kami fahami ini ke hadirat penghulu kami dan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bertambah kemuliaannya dan kehadrat nenek moyang baginda dan para saudara baginda dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Moga-moga bertambah kemuliaan mereka dan kehadrat kaum keluarga dan sahabat baginda sekaliannya. Juga kepada arwah sekalian imam-imam mujtahid, ulama-ulama yang beramal dengan ilmunya, para ahli fiqh dan ahli hadis, para pembaca Al-Quran dan ahli tafsir, para penghulu ahli sufi serta sekalian pengikut mereka yang jujur hinggalah hari kiamat. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Selamatkanlah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan hati sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan hati sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah yang tidak berasa takut atau sedih terhadap hal-hal dunia. Ya Allah, kami memohon keampunan dan kesihatan dalam perkara agama, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi minggu depan. Minggu depan insya-Allah kita jumpa lagi. Baik, terima kasih di IG yang bersama di IG, terima kasih. Okay, terima kasih di Facebook yang share, yang berkongsi dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sazaju dalam kesibukan menyiapkan PDPR. Kita tetap bersama lagi ya hari Khamis malam Jumaat. Baik, terima kasih semua. Cakap kat Tok Su, terima kasih Tok Su. Tudung sama dengan ibu. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu hadapan. Ya. Amin ya rabbal alamin ya. Maksud Paksu semua. Okay, baik. Terima kasih. Maksud tengok. Bye-bye. Okay, baik. Terima kasih semua. Amin ya Kak Ita. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.